Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hujung minggu buat penonton setia Nona. Sifat kewanitaan yang lemah lembut dan sopan santun bukanlah penghalang untuk kita menjalani gaya hidup yang sihat dan lasak. Buktinya, ibu dan nenek kita yang terdahulu banyak mengeluarkan peluh hanya dengan melakukan rutin harian seperti berkebun, mencuci pakaian dan mengemas rumah tanpa bantuan alat yang canggih mahupun pembantu. Jadi, jangan jadikan alasan untuk mengelak dari gaya hidup aktif kerana terlalu bergantung dengan bantuan teknologi semata-mata. Anda boleh merancang sendiri aktiviti seperti bersenam dan melakukan sukan ringan pada waktu lapang. Lebih baik lagi jika jadikan ia sebagai rutin amalan sepanjang minggu. Sempena sambutan Hari Sukan Negara minggu ini, ayuh cergaskan diri kerana wanita yang sihat pasti mampu uruskan kehidupan dengan lebih cekap dan positif. Menarik di Nona minggu ini. Start 3 tahun dah pegang raket. Yang Aina tak boleh lupakan 9-10 tahun macam tu, tapi dah main tournament dekat Japan and Aina champion. Bukan support time dia menang saja. Time dia kalah kena gandakan lagi kita punya support. Kita selalu dimomokkan dengan koleksi batik yang sebenarnya bukan batik. Apakah itu batik dan apakah itu printed version of batik? Jaga anak-anak kita sebelum dirinya diganggu secara fizikal. Jangan bertepuk tambah, berpeluk-peluk dengan lelaki. Oh, peluk kita moden, no. Itu malu dan juga berdosa. Terkenal dengan rekaan batik asli dari negeri Cik Siti Wan Kembang, jenama ini bukan sahaja menjadi buruan peminat batik dan golongan kenamaan tempatan, malah ia turut berjaya menembusi pasaran di kota fashion terkemuka seperti Paris, Tokyo dan New York. Keunikan corak yang diserikan dengan gaya kontemporari dan elegan ini mendapat sentuhan daripada pengasas serta pengarah kreatif Nik Faiz Nik Amin yang juga anak jati Kota Baru, Kelantan. Segmen Lensa Gaya meninjau koleksi terbaru yang sesuai digayakan ke majlis kerakyaan atau casual daripada jenama Ruz Gahara. Jenama batik warisan turun-temurun ini telah diusahakan oleh Nik Faiz sejak tahun 2007. Pemegang ijazah sarjana seni bina ini berhasrat untuk mengangkat martabat seni kraft tangan batik agar lebih dihargai oleh penggemar fashion dari dalam dan luar negara. Koleksi Ruz Gahara pada kali ini, Spring Summer untuk tahun ini, kita mengenengahkan Tradition Reimagined kerana kita cuba untuk mengeluarkan satu koleksi yang mampu ataupun dari segi penggunaan motif dan dari segi penggunaan warna, kita tidak terlalu eksploratif sebagaimana batik Malaysia yang kita sedia maklum. Dan saya memilih tona-tona yang lebih santai dan lebih monotonous. Batik di Malaysia bukan sahaja unik daripada segi corak dan motifnya, malah cara pembuatan yang kreatif turut menjadikannya lebih istimewa. Untuk koleksi balloon dress itu, saya meletakkan penggunaan bahan sutera yang lebih sheer dan transparent dipadankan dengan inner dress yang shiny dan menggunakan motif yang sama kerana untuk kita nampakkan layers on layers. Di situ kita boleh tengok beberapa efek ataupun karakter kain itu sendiri yang macam mana motif itu boleh bertentangan dengan motif yang lain disebabkan karakter kain tersebut. Jadi siluetnya ada di situ dan femininity itu ada terserlah pada koleksi tersebut. Untuk button down dress itu, saya mengeluarkan satu look yang lebih terbuka dan lebih open lah. Saya menggunakan bahan yang transparent ataupun lutsina sedikit dan dipadankan dengan bodysuit yang agak tight. Untuk mereka yang lebih muslimah adalah sangat sesuai dengan tona warna yang lebih elegan tersebut. Ini adalah satu kelainan yang dipaparkan menerusi koleksi Ruz Gahara tahun ini kerana kita selalu dimomokkan dengan koleksi batik yang sebenarnya bukan batik. Jadi di sini saya menonjolkan apakah itu batik dan apakah itu printed version of batik. Rekaan ini sesuai digayakan oleh wanita yang ingin tampil dengan style yang ringkas dan santai namun tetap menonjolkan sisi feminin yang anggun dengan sentuhan klasik. Kami cuba untuk membuat sesuatu yang lebih jauh daripada jangkauan pemikiran kita kerana kami menggunakan bahan kulit yang di laser cutkan
motif utama Rus Gahara, iaitu ketam guri. So button itu untuk menonjolkan satu pembaharuan lah, sebab di samping menggunakan kolom shirt tersebut, kita tonjolkan sedikit elemen-elemen retro yang lebih flamboyant sikit lah, yang lebih meriah sedikit. Dan di sini kami menyampaikan satu message yang bukan hanya batik yang kami buat, bukan hanya proses dan tradisi yang kami kekalkan, tetapi motif itu juga adalah sesuatu yang sangat unik, kerana banyak pengusaha-pengusaha dan juga pereka-pereka batik di Malaysia ini menggunakan motif daripada orang lain. Yang pentingnya protect ataupun hak ciptakan motif rekaan anda itu untuk kita sanjung dan juga memiliki nilai yang estetika yang sangat tinggi. Dan ia dipadankan dengan waistline skirt yang ada slit di tepi dan juga di dalamnya adalah bodysuit juga, kerana itu adalah statement kami yang general lah. Dan kita boleh nampak it's a bit like a column dress yang lebih structured di atas dan flowy di bawah. Untuk koleksi trench coat tersebut lebih labuh dan lebih structured, menggunakan lepel yang lebih besar kerana ia satu statement yang luas untuk pemakainya, yang lebih elegan. Dan sekarang ni memang oversized jacket adalah in trend, dan kami padankan dengan belt dan buckle-nya menggunakan batik secara keseluruhan. Dan batik yang kami gunakan itu mempunyai background yang cerah. Itu adalah sesuatu yang jarang-jarang berlaku dalam rekaan batik, kerana kalau mereka yang faham tentang proses pembuatan batik, dimulakan dengan warna yang cerah kepada warna yang gelap. Tapi di sini kami membuat reverse charge, teknik yang special untuk menonjolkan satu rekaan batik yang dikeluarkan warnanya dalam background tersebut. Dan kebiasaannya kita tengok kalau trench coat di bahagian tangan ataupun sleeve adalah sleeve coat yang biasa, tapi di sini kita gunakan batik, dan batik adalah sinonim dengan pakaian santai dan juga untuk pakaian yang lebih casual. Jadi kami letakkan button di cuff-nya, selain daripada cufflink dan sebagainya, kita letak beberapa button di situ untuk menampakkan dia lebih casual, tidak seperti trench coat yang biasa ada di pasaran. Pemilihan fabrik berkualiti menjadi faktor utama dalam memastikan busana yang terhasil selesa dipakai pada bila-bila masa. Untuk koleksi ini, kami padankan blazer casual jacket bersama dengan column pants. Kerana kita biasa melihat jaket batik, tapi apa yang kami tonjolkan di sini cuba melakukan kelainan di antara pengusaha-pengusaha kami dan juga artisan yang melakukannya, dengan meletakkan jaket yang hanya ada satu butang di tengah dan dipadankan dengan column pants yang berlainan tonanya. Kalau kita tengok di bahagian baju ataupun di bahagian jaket, warna di motif adalah warna gelap, iaitu hitam, tapi di column pants tersebut ia berwarna putih. Mereka yang tahu tentang batik, they will be surprised. Macam mana bajunya boleh warna hitam dan seluar boleh warna putih? Sedangkan teknik backgroundnya adalah sama. Look ini kita padankan shirt dress menggunakan kain sutera yang diletakkan di atas bodysuit, dan dipadankan juga dengan outerwear yang oversized coat untuk mereka yang lebih fashionable. Kalau di luar negara ataupun di Malaysia sendiri suka untuk memakai overcoat ini tanpa meletakkan tangan di sleeve yang diletakkan itu, tapi hanya diletakkan on the shoulder, kerana itu adalah satu statement fashion yang agak kuat. Mereka yang memakai adalah sangat berani dan juga yakin dengan apa yang dipakainya. Untuk koleksi ini, oversized jacket itu boleh dipadankan dengan pelbagai look dan shirt ataupun blouse dan sebagainya, dan tidaklah semestinya batik itu hanya diletakkan untuk pakaian yang tradisional sahaja. Tak pernah lapuk dek zaman, busana batik yang diberi nafas baharu dengan potongan gaya moden ini sudah semestinya mampu menarik minat penggemar fashion, terutamanya golongan milenial. Tersenarai di kedudukan ke-57 dunia, Nur Aina Amani Ampandi, atlet muda yang bakal meneruskan legasi sukan squash yang suatu ketika pernah diterajui oleh Ratu Squash Dunia, Datuk Nicole Ann David. Terkenal dengan kemahiran teknikal dan daya juang yang tinggi ketika digelanggang, gadis berusia 22 tahun ini membanggakan negara dengan meraih kemenangan di pelbagai kejohanan antarabangsa. Sempena sambutan Hari Sukan Negara minggu ini, Nona berkesempatan mendekati dan menyingkap sisi peribadi serta kejayaan bintang squash profesional ini untuk dijadikan inspirasi bersama.
Sukan squash bukan sahaja menuntut kelajuan dan kekuatan fizikal, malah memerlukan strategi serta kecerdasan untuk menguasai gelanggang. Nur Aina Amani merupakan bintang muda yang telah mengharumkan nama negara. Berasal daripada keluarga yang turut meminati sukan squash, Aina sentiasa mendapat dorongan untuk mengejar cita-citanya. Dengan semangat, dedikasi dan usaha yang tidak mengenal erti penat lelah, pada usia yang muda, Aina telah membuktikan bahawa dia mampu beraksi di pentas squash tanpa mengira apa jua halangan yang mendatang. Rasanya dari dalam perut mama lagi, Aina dah pergi court apa semua sebab ayah coach squash dan Aina ada dua abang. Dua abang tu dah main squash dulu daripada Aina. Start umur 3 tahun kot dah pegang raket dan betul-betul pergi tournament apa semua 5-6 tahun macam tu. Dari situlah mungkin dah tengok abang main, apa semua, pergi ikut abang travel, pergi tournament apa semua. Dapat training dengan ayah dulu. Lepas tu sampai sekarang lah. Aina akui sebagai seorang ahli sukan negara, dia perlu kuat mendepani pelbagai cabaran yang menguji ketahanan fizikal dan mentalnya. Atlet ni kita boleh lari daripada injury. Actually ada 2 major injury yang Aina pernah dapat. Masa Aina 13 tahun, Aina dapat injure sakit belakang. Dan itu lama jugalah Aina rest. Masa Aina 15 tahun, Aina dapat Achilles. Time tu Achilles tendon tu koyak. Nak recover tu lama. Dapat main tournament pun tapi dia macam keep on coming back macam tu lah. Not fully recovered. Umur 15-16 tu Aina rasa macam boleh ke lagi nak main lepas ni kan, sebab yelah ankle kan, kita banyak guna ankle tu. Aina dapat injury tu one day before tournament. Tengah training. Lepas tu, tapi time tu rasa macam maybe ni sakit sikit je lah kan sebab dia tak bengkak ke apa. So, Aina rasa macam okay, boleh main tournament tu. Tapi Aina tak dapat habiskan tournament tu. And Aina pergi check up dekat doktor and end up rupa-rupanya tendon Aina dah koyak lah time tu. Aina rasa macam boleh ke Aina macam nak main macam dulu kan. Squash ni kan laju, kena pergi depan, belakang apa semua, banyak guna kaki lah kan. Nak give up tu tak adalah, tapi rasa takut, trauma tu untuk guna kaki tu ada. Sebelum perlawanan bermula, Aina akan mencurahkan segala keringatnya dan memberi komitmen penuh dalam sesi latihan. Apa yang saya nampak, Aina mempunyai satu mentaliti yang kuat, mana mental toughness dan tidak mengalah dan ingin belajar. Itu adalah salah satu daripada faktor yang saya nampak daripada Aina lah. Pelbagai lagi area yang perlu ditingkatkan, tetapi ia mesti dilakukan dengan progression, maksudnya berperingkat. Tidak boleh dilakukan dengan cara mendadak yang mana boleh mencederakan Aina ataupun atlet-atlet lain. Harapan saya untuk Aina supaya beliau menjadi seorang atlet yang berjaya dan menjadi yang terbaik, kerana saya nampak itu adalah kekuatan bagi beliau. Saya harap Aina dapat menduduki tangga ke-10 dunia. Sejak memenangi kejohanan pertamanya pada usia 6 tahun, Aina terus melangkah dan mencipta kejayaan demi kejayaan. Ratu Squash Negara, Datuk Nicole and David, menjadi sumber inspirasi buat atlet muda ini. Nak dibandingkan tu tak adalah, tapi diorang cakap ni maybe jadi next Datuk Nicole. Tapi setiap orang tu lain-lain. Saya bukan next Datuk Nicole ke, orang lain bukan next Datuk Nicole ke. Saya sendiri Aina Amani. Saya nak legacy saya sendirilah macam tu. Sampai sekarang dia seorang je yang dapat jadi world rank number 1 tu selama 8-9 tahun. And tak ada siapa lagi yang dapat pecahkan. Even sekarang pun Egypt tengah dominate kan squash. Dia bukan idola saya je. Saya rasa ni ramailah yang mengidolakan dia. Anak bongsu daripada 3 orang adik-beradik ini juga bersyukur kerana dikurniakan ibu bapa yang bukan sahaja memahami minatnya, malah sentiasa memberi sokongan dengan menemani Aina berlatih di gelanggang. Bapa atlet ini juga merupakan seorang jurulatih sukan squash. Semasa dia umur 3 tahun, dia dah mula nak minta untuk masuk ke dalam court dalam gelanggang untuk try squash. Supportlah kita bagi galakan. Dari semasa ke semasa kita nampak dia punya perkembangan, minat dia, dan saya nampak dia ada kebolehan dekat situ. Bila kita ada peluang untuk dia masuk tournament, tak silap saya semasa umur 5 tahun. Walaupun dia masih kecil, umur masih kecil, main pun kadang-kadang nangis.
Biasalah budak-budak kan, orang kalah dia nangis. Tapi dari situ dia tak give up. Bila abang-abang dia main squash, dia pun ikut main squash. Maknanya bila pergi training, pergi latihan, sekali 3 orang tempat yang sama. Jadi dia menang tournament-tournament yang dia masuk tu pun, jadi Johan pun kita dah rasa bangga. Sepanjang daripada dia umur 9 tahun, saya sentiasa ikut dia lah ke mana dia pergi tournament, sama ada luar negeri ataupun kat Malaysia pun saya ikut. Alhamdulillah lah saya dapat tengok depan mata saya sendiri macam mana dia boleh ambil title apa semua, kalah menang pun semua depan mata saya. Saya rasa banggalah sebab dia boleh menunjukkan apa yang dia buat selama ni, pengorbanan dia dengan pelajaran dia, dengan latihan dia, dia boleh tunjukkan sesuatu yang terbaik. Yang apa yang coach dia ajar pun dia boleh buat yang terbaik. Kalah menang tu ada lah, tapi bila dia boleh tunjukkan kemenangan dia tu dengan usaha dia tu, alhamdulillah lah. Terima kasih pada coach dia juga yang banyak membantu dia yang boleh berjaya sampai ke hari inilah. Sebagai seorang ahli sukan negara yang masih menuntut di Universiti Putra Malaysia, Aina perlu bijak mengatur jadual hariannya. Dia perlu membagikan masa agar latihan squash tidak mengganggu prestasi akademiknya. Tapi apa yang Aina tak boleh lupakan, which is my first international punya tournament dekat Japan. Dan time tu Aina baru 10 tahun macam tu, 9-10 tahun macam tu, tapi dah main under 15 punya kategori and Aina champion. Before tu pun dah macam banyak menang locally lah, macam locally dalam Malaysia je tournament. Tapi yang tu yang buatkan Aina lagi macam lagi nak pergi tournament overseas and nak menang. Berdasarkan pengalaman saya, kalau kita dapati anak-anak kita tu telah ada bakat kan, dan dia boleh berminat dalam sukan, tolong jangan matikan minat dia, jangan matikan bakat dia. Sebab bukan semua orang di dunia ni yang Tuhan bagi kelebihan untuk bersukan. Jadi kita sebagai ibu bapa perlu support, perlu bagi sokongan, walaupun kita terpaksa berkorban masa, berkorban wang ringgit dan sebagainya. Tapi itu pada saya satu pelaburan untuk anak kita pada masa depan. Saya harapkan dia boleh buat yang terbaik kat sana lah. Bukan senang untuk dia menghadapi perlawanan yang dengan mungkin ada top 10 kat sana. Saya harap dia boleh buat terbaik. Mungkin nak menang tu susah, tapi kita tak boleh nak jangka benda ni dalam perlawanan. Kita tak tahu dia boleh buat terbaik macam mana pun, kita support dia lah. Doakan yang terbaik untuk dia lah. Kalau kat overseas, kalau kebetulan saya tak ikut, dia angkat video call, just kita dengar dia nangis lah. Bagi dia luah dulu, dia nangis sama. Besok dia call tu, baru boleh cakap dengan dia. Macam tu lah. Bukan support time dia menang saja. Time dia kalah, kena gandakan lagi kita punya support untuk dia. Bagi dia sokongan moral untuk dia lah. Tu dia bangkit balik kembali. Apa yang dia telah kalah semalam tu, tak semestinya dia akan kalah kemudian hari. Aina kini sedang bersiap sedia untuk kejohanan The Hamilton Open 2024 di Amerika Syarikat yang bakal berlangsung esok. Nona mendoakan agar Aina berjaya mencapai kejayaan cemerlang dan sekaligus mengharumkan nama negara di persada dunia. Semoga kisah kejayaan bintang squash ini mampu menjadi inspirasi buat semua, terutamanya golongan belia. Percutian yang indah bersama keluarga tidak semestinya memerlukan perbelanjaan mewah atau melancong ke luar negara yang melangkaui kemampuan kita. Sebaliknya, sebanyak mana dan bagaimana kita meluangkan masa bersama mereka adalah persoalan yang perlu diambil kira. Minggu ini, Nona akan bawa anda rileks sekejap di sebuah bandar yang tenang, nyaman dan jauh ke bahagian selatan negara iaitu Pontian Johor. Sambil beristirahat di Jentayu Homestay, anda juga boleh menghayati sejarah di Museum Bugis serta menikmati suasana malam di Pontian Night Market. Rumah pusaka berusia puluhan tahun milik ibu kepada Fadlin Azim Muhammad ini telah dibangunkan semula sebagai sebuah rumah rehat sejak tahun 2019. Fadlin berhasrat untuk menghidupkan kembali suasana kampung di sini sama seperti zaman kanak-kanaknya dahulu.
Saya lebih suka kepada konsep-konsep yang kampung dan juga orang kata tenang lah. Konsep yang mungkin ada sikit-sikit macam Bali lah. Daripada segi landscape dia macam dekat Chelet sana, mungkin orang akan tengok dia macam bombong dia macam ala-ala Bali style jugalah. Dia ada hujung tu macam kayu burung. Kalau rumah yang sedia ada ni, rumah asal ni, ini lebih kepada konsep rumah Johor lah, rumah kampung. Rumah ibu yang dilengkapi dengan 3 bilik tidur ini sesuai untuk individu atau keluarga yang ingin beristirahat sambil menikmati suasana alam semula jadi di kampung. Landscape ni ialah saya gabungkan untuk pokok-pokok landscape dan juga dia punya macam kayu-kayu lah. Macam kayu ni, pagar ni saya ambil daripada kayu kereta api. Pintu pagar tu pintu rumah lama jugalah. Dan selain daripada tu, saya gabungkan juga dengan landscape pokok-pokok yang lain lah supaya tempat ni jadi lebih tenang, rimbun, dapat hirup udara yang lebih segar kalau orang datang sini kan. Ingin berikan pengalaman berbeza buat pengunjung, Fadlin memilih konsep rumah Bali sebagai inspirasi dalam menata rias rumah rehatnya. Kawasan ni dia lebih dekat dengan laut, kira kampung nelayan jugalah sebenarnya. Kalau selain aktiviti dekat homestay ni, kita boleh keluar untuk pergi ke Pantai Rambah. Siap dibina sejak 13 tahun lalu, Museum Bugis yang terletak di Kampung Teluk Keram, Pontian, Johor ini turut menjadi antara tarikan istimewa buat pengunjung. Selepas pengasasnya Abdullah Ahmad meninggal dunia pada tahun 2019, museum ini diuruskan pula oleh 2 orang anak perempuannya. Arwah ayah saya daripada umur 16 tahun, dia sangat berminat dengan barang-barang lama. Dia kumpul, lepas tu hasil daripada kumpul tu dia akan jual. Daripada hasil jualan tu pula dia akan beli barang yang lain. Lepas tu memang dia minat sangatlah dengan sejarah lama, sebab pada dia kata tak ada orang dulu, tak ada orang sekarang. Okey, salah satunya tarikan generasi sekarang lah. Tak ramai orang yang pernah nampak barang-barang yang ada kat dalam ni. Maknanya biasanya kalau kita pergi satu museum kita akan pelbagaikan lah orang kata. Tapi kalau kat sini kita akan belah depan ni, kita majoritinya berkaitan dengan Bugis. Memandangkan barangan yang dipamerkan di sini sukar untuk diperolehi, Rahindra Fatmawati sentiasa memastikan setiap tinggalan antik dan bersejarah ini dijaga serta diselenggara dengan teliti. Kita ada baju tradisional Bugis yang dipanggil baju bodoh. Kira ini salah satunya baju tradisional Bugis lah, yang sebenarnya kalau ikutkan asal dia ada peringkat warna. Pada kita ni, kita sesiapa boleh pakai, tapi kalau yang ikut warna tu pula, macam orang dulu-dulu warna putih tu untuk macam para inang, pawang, macam gitulah. Tapi kalau hijau untuk orang bangsawan, dan kalau ungu untuk ibu tunggal ataupun duda ibu tunggal yang kahwin semula. Bukan itu sahaja, pelamin Bugis turut disediakan buat pengunjung yang ingin merasai pengalaman bersanding seperti pasangan pengantin Bugis. Pada sebelah malamnya pula, anda boleh berkunjung ke Pontian Night Market yang dibuka pada setiap hari Khamis hingga Ahad. Menariknya, para peniaga di sini akan berpakaian mengikut tema yang ditetapkan seperti konsep gaya klasik. Sambil menikmati pelbagai juadah tempatan yang enak, anda juga boleh melakukan aktiviti seperti bermain permainan tradisional. Aktiviti santai yang disediakan ini sesuai dilakukan bersama keluarga dan pastinya memberikan anda pengalaman yang manis dan berharga untuk dikenang semula.
Minggu ini, Nona bersiaran dari sebuah banglo yang tersergam indah di Kayangan Heights Shah Alam. Kediaman yang dimiliki oleh Encik Muhammad Haris Hassan dan Puan Nazira Zainuddin ini mengetengahkan konsep moden contemporary sebagai tema dekorasinya. Mendapat ilham ketika melancong ke luar negara, reka bentuk rumah mewah dengan gaya moden ini merupakan idea sepenuhnya daripada pemilik sendiri. Susun atur yang bijak dengan penggunaan rona natural dan material berkualiti tinggi di segenap ruang berjaya menonjolkan gaya hidup progresif pemilik yang sentiasa mengutamakan keselesaan penghuni maupun tetamu yang bertandang. Selain bersantai di kolam renang, sudah semestinya ruangan terbuka di bahagian atas rumah menjadi sudut kegemaran mereka sekeluarga. Sambil emak dan ayah bersantai menghirup secawan kopi, anak-anak pula boleh bebas bermain dengan berlatarkan pemandangan semula jadi. Keenakan masakan kampung memang tiada tandingannya. Lebih-lebih lagi, menu yang menggabungkan rasa pedas, masam dan masin yang dimasak atau dihidangkan bersama ulam-ulaman. Mira pun memang gemarkan juadah masakan kampung. Memang tak sah kalau makan tak bertambah. Istimewa buat anda, segmen Air Tangan bawakan 2 resepi masakan kampung yang cukup enak untuk dinikmati bersama seisi keluarga, iaitu jenahak cabai burung petai dan terung masak cabai. Ikuti cara penyediaannya bersama Nur Cintami Abdul Latif. Meskipun terdapat pelbagai jenis hidangan barat dan seni kulineri dari luar negara, menu masakan kampung tetap menjadi kegemaran masyarakat tempatan tanpa mengira bangsa. Penggunaan bahan masakan yang asli dan penuh beraroma mampu menambat selera sesiapa sahaja. Untuk memasak hidangan jenahak cabai burung petai, sediakan ikan jenahak, garam yang telah dicampur bersama serbuk perasa, petai, bawang putih, cili padi, campuran tepung jagung dan tepung beras, bawang Holland, daun 5 purut, minyak masak dan bunga kantan sebagai hiasan. Untuk mula-mula kita gunakan ikan jenahak bahagian isi yang segar ya. Ikan jenahak ni kita ambil dan kita campurkan dengan adunan tepung lah. Kemudian kita tambahkan air. Kita lumurkan semua bahan yang tepung tadi dengan adunan air itu. Kita adunkan bersama dan kita nak gorengkan dia lah, ikan jenahak ni. Panaskan minyak dengan api yang sederhana. Kemudian goreng ikan yang telah disalut dengan adunan tepung selama 10 hingga 15 minit. Pastikan kedua-dua belah ikan digoreng sehingga garing. Sekarang ni kita boleh, dah agak masak tu boleh angkat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak garing macam ni dah boleh angkat lah. Ini adalah campuran bahan-bahan tadi. Cabai burung, bawang putih, bawang merah, ada daun limau. Kita dah blend and then kita akan tumiskan dalam minyak yang kita pakai tadi goreng ikan. Tapi kita ambil sedikit sahaja untuk kita menumis bahan-bahan ni. This one kena besar dulu. And then dah nak agak-agak nak garing baru slowkan sikit lah. Tapi kena sentiasa jaga api sebab kita tak nak bagi dia hangit. Tips kita nak bagi wangi kat kita punya sambal, kita pakai daun limau. Jadi nak makan tu lagi berselera. Sambal kita pun dah naik bau, dah nak start nak garing. Agak-agak nak garing ni kita masukkan petai lah. Kita masakkan petai dengan sambal ni sekali. Okey, kemudian kita boleh letakkan perasa lah. So sekarang ni dah garing. Boleh kita masukkan ikan kita lah tadi. Okey, sekarang ni kita boleh angkat lah. Dah siap. Kita boleh angkat. Alright, dah siap. Kita ambil bunga kantan yang dihiris nipis and then buat garnishing dekat atas lah.
Sajian jenahak cabai burung petai ini lebih enak dan lengkap jika dihidangkan bersama menu sayuran seperti terung masak cabai. Bahan-bahan untuk menyediakan resepi kedua ini pula ialah terung, cili merah, cili padi, bawang putih, bawang Holland, campuran tepung jagung dan tepung beras, daun 5 purut, garam yang telah dicampur bersama serbuk perasa, minyak masak dan bunga kantan sebagai hiasan. Tepung ni and then masukkan dekat dalam satu mangkuk yang besar sebab kita nak campurkan dengan air. Air dia sedikit sahaja sebab kita nak bagi terung tu bersalut dengan tepung. Okey, kita nak pekatnya macam ni ya. Betul-betul sebatilah dengan air. Tak ada ketul-ketulan. Kita boleh masukkan terung. Salutkan terung dan juga tepung ni bersama. Yang ni kita akan goreng crispy lah. Bila kita salutkan dengan tepung, dia akan jadi crispy. Minyak pun dah panas, jadi kita boleh masuk lah. Masuk tu one by one, jangan masuk sekali sebab kita tak nak dia melekat-lekat sangat. Api sedang, jangan slow sangat. Nanti dia serap minyak dekat terung. Terung senang menyerap. Jadi dia akan serap minyak. Jadi jangan terlampau perlahan, jangan terlampau kuat. Goreng terung sehingga garing dan berwarna keemasan. Kemudian angkat terung dan asingkannya dahulu. Seterusnya, tumis bahan yang telah dikisar iaitu cili merah, cili padi, bawang putih serta bawang Holland. Masukkan juga kepingan daun 5 purut. Setelah siap dimasak, tuang bahan tumisan ke atas terung goreng. Bagi menaikkan lagi aroma menu masakan kampung ini, tabur sedikit irisan bunga kantan untuk sentuhan akhir. Sajian jenahak cabai burung petai dan terung masak cabai ini bukan saja mudah untuk disediakan, malah istimewa dihidangkan buat seisi keluarga. Jika dahulu, ramai yang menganggap pendidikan seksualiti adalah topik yang tidak patut dibahas secara terbuka, lebih-lebih lagi di hadapan anak-anak kecil. Namun seiring peredaran masa dengan kemajuan teknologi maklumat dan media sosial, pendedahan informasi mengenai seksualiti adalah isu yang harus diberi keutamaan untuk semua peringkat usia. Datin Seri Datuk Dr. Fazilah Muhammad Ali bakal berkongsi mengenai kepentingan pendidikan gender dan waktu yang sesuai untuk memulakan pendedahan ini kepada anak-anak. Ikuti kupasannya menerusi segmen Nur. Untuk ibu-ibu muda, saya nasihatkan supaya anak yang kecil, katalah anak 5 tahun, kita hantar ke tadika. Selalunya ibu-ibu bapa akan hantar anak ke tadika, tinggal dengan pengasuh itu, kemudian kita pergi ke tempat kerja kita. Tapi kita kena pesan kepada mereka. Apabila nak pergi bilik air, ya, buka baju, buka seluar, jangan tunjuk dekat kakak atau makcik itu. Suruh dia tutup sikit pintu. Dia takut kita jatuh, tapi tutup sikit pintu. Malu. Ya, kita kena ada malu. Yang perempuan malu, yang lelaki malu. Ya. Tetapi jika ada abang atau kakak yang jaga dia orang di rumah penjagaan itu, bagi tahu ibu. Ya, bagi tahu emak apa orang tu buat. Itu pertama kita kena malu. Jangan buka baju depan orang, malu. Apabila dia anak-anak ini meningkat dari masa ke semasa, pemikirannya akan banyak dipengaruhi, ini untuk apa, ini untuk apa, ya. Adik isap susu mama, ya. Dia tengok, malulah. Itu tak apa, biar dia kata malu gitu. Jadi bila sampai peringkat yang lebih besar, terutama 11-12 tahun yang dah dewasa, badan mereka yang perempuan badan dah membentuk sebagai seorang wanita, seorang perempuan, maka ini ibu bapa perlu ambil perhatian. Jangan bertepuk tambah, berpeluk-peluk dengan lelaki. Kalau perempuan boleh. Kalau orang lelaki, kalau budak lelaki lain, peluk kita moden, no. Ya? Salah. Itu malu dan juga berdosa. Orang yang dewasa yang lebih lain peluk dan cium anak kita, kita kena cakna, kita kena ambil perhatian.
Ya, ambil perhatian yang anak ini tidak diperlakukan begitu. Nombor satu, anak kita kena kuat dan garang. Kata, siapa yang dekat dengan dia nak cium dan nak peluk dia, tanpa menjerit. Ya. Dan seelok-eloknya apabila anak kita telah mendekat dewasa dan masuk waktu dia datang bulan, datang haid, tu kita kena nasihatkan pada anak kita, jaga. Kalau orang tanya, orang nak kacau kita, orang nak pegang kita, jerit. Ya, itu amarannya, jerit. Bagi tahu ibu siapa dia. Kena jaga diri. Bila kita sudah datang bulan, kalau orang lelaki ganggu kita, ingat, esok boleh jadi baby tau. Walaupun dia tak tahu macam mana, tapi cerita macam tu. Boleh jadi baby, ada baby. Nak jadi, mama jadi ada baby nak. Kita cakap dia perlahan-lahan. Kerana orang perempuan ni apabila kita dah datang bulan, datang haid tu, menunjukkan kita sudah remaja, sudah dewasa, sudah boleh kahwin. Itu yang buat dia menjerit. Tak naklah mama. Begitu ya. Jadi keadaan ini yang kita perlu lihat betul-betul. Perlu nasihat dan guru-guru di sekolah juga perlu memberitahu peringkat mana anak ini boleh bergaul. Jaga anak-anak kita supaya sebelum dirinya diganggu secara fizikal tetapi juga secara pemikirannya, secara pembentukan peribadinya. Banyak pendedahan-pendedahan di luar sana yang mengajar dia cara nak cuba perkara-perkara ini. Ada gambar pula, ada telefon ibu bapa yang simpan. Itu dia buka tengok ada gambar perlakuan seks dan sebagainya. Dan saya nak ingatkan bila ada anak mengadu kepada kita, oh abang tu kan, pakcik tu pegang bahu adik lah. Lepas tu dia pegang dada adik. Lepas tu dia pegang kat sini. Balik. Dia cakap pada kita dan kita hendaklah percaya. Jangan kata, alah awak ni angan-angan sajalah main-main. No, pakcik tu kan baik. Pakcik tu kan jaga awak. Percaya pada cakap anak. Maknanya 75-80% kita kena percaya. Kita perlu ambil tindakan kerana budak-budak dia tak pernah nak menipu dalam hal ini. Ya, jangan kata anak tadika tu tak tahu ya. Dia pergi bilik air kata ada orang ganggu dia suruh nak pegang itu, pegang dia punya apa ke, dan kata malu, tak boleh, salah. Kita kena cakap dengan dia. Tapi kalau dia balik cerita, ya, kita ambil perhatian. Walaupun anak tu dah ada adik 3-4 orang, tapi dia tu juga perlu ingat. Dia bukan dewasa macam kita, dia masih kanak-kanak. Ya, kalau dia ada adik 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia 10 tahun, dia besar, dia dah okey dah, dia dah boleh dah. Yang penting dia juga perlukan perhatian. Anak itu perlu dikawal, perlu dilihat. Perlu bertanya cerita tentang dirinya, balik sekolah, pergi sekolah, di sekolah apa, ada kerja sekolah atau tak ada kerja sekolah. Dan juga masalah sosial di sekolah. Saya rasa setakat ini pesanan saya pada perempuan sekalian. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam menata rias kediaman, ada pelbagai pilihan dan ragam pemilik untuk menentukan konsep dekorasi rumah idaman mereka. Ada yang gemarkan konsep hiasan moden dan ringkas begini, ada yang selesa dengan hiasan yang syarat dan ada juga yang tampil berbeza dengan konsep yang jarang diketengahkan seperti seni bina industri moden. Walaupun kelihatan seperti rumah yang belum siap sepenuhnya, konsep ini tetap mempunyai keunikannya yang tersendiri dan sering menjadi dambaan mereka yang gemarkan hiasan minimalis. Bersama pemilik akaun Rumah Petak, Muhammad Kazrin Abdul Rahman untuk inspirasi dekorasi industri moden. Lebih mesra disapa khas, pemilik yang juga perkedalaman bagi Rumah Petak ini memilih konsep seni bina industri moden bagi menonjolkan keunikan bahan binaan asas yang digunakannya.
Seni bina yang saya terapkan di dalam rumah saya ni, rumah peta, iaitu modern industrial architecture, yang mana bahan-bahan binaan dia adalah secara quite basic je. Saya menggunakan konkrit, brick wall, clay, besi dan kayu sebagai the. Konsep seni bina industri moden kurang popular di kalangan pencinta dekorasi. Namun bagi Kas, ia menjadi pilihan dan kesukaannya kerana konsep ini memiliki nilai estetikanya yang tersendiri. Untuk konsep industrial architecture, kita menggabungkan seperti elemen raw material. Kalau kita lihat sebagai dinding di belakang saya adalah menggunakan batu bata yang tidak dilepa. Simen dijadikan sebagai satu finishing, dan kita lihat sebagai elemen lighting, saya menggunakan track light lighting sebagai satu industrial dalam konsep in architecture expose. Kita nak menunjukkan itulah bahan binaan yang ada di dalam pembinaan. Kita tak sorok dari segi pembinaan dia. Just kita tunjuk apa yang berlaku dalam industri architecture punya konsep. Kas yang merupakan seorang arkitek sentiasa menitik beratkan keperluan dan kesesuaian dekorasi. Baginya, setiap binaan atau hiasan perlulah dibuat mengikut kemampuan dan bajet. Of course, dia menjimatkan kos untuk pembinaan, dan rumah petak ini kita tidak menggunakan sebarang kemasan jubin walaupun sekeping pun, dan kita menggunakan bahan binaan asas seperti konkrit. Memang total, termasuk saya punya sekolah renang, memang everything semua si merenda. Dan bangunan ni ada sebahagian fasad ada yang dicat dan tidak dicat. Penggunaan konsep minimalis dalam menata rias ruang semakin menjadi ikutan kerana ia hanya melibatkan susunan perabot yang ringkas dan tidak memerlukan perincian yang terlalu rumit. Segi contoh yang saya duduk ni adalah saya punya living area, yang kita nak nampakkan living to function, hanya kita letakkan sebagai sofa, itu dah secukupnya dalam konsep minimalis. Saya punya dining area dan saya letakkan hanya meja sahaja. Dan kita dalam minimalis ni dia tak ada unsur-unsur decorate, dan kita fokus hanya ruang sahaja. Kalau kegunaan ruang itu bilik, hanya cukup sekadar katil saja. Tiada warna yang khas untuk apa yang daripada kilang sampai, contoh dia besi, itulah dia punya finishing dia besi. Bagi anda yang inginkan kelainan, mungkin perkongsian rumah petak ini sesuai dijadikan ilham untuk mendekorasi kediaman idaman anda. Kata pepatah, laut mana yang tak berombak, bumi mana yang tak ditimpa hujan. Begitulah juga asam garam kehidupan. Tiada seorang pun daripada kita yang terlepas daripada diuji dengan pelbagai dugaan dan cabaran. Namun, tetaplah bersabar kerana suatu hari nanti segala ujian ini bakal menjadi pengalaman berguna dan kisah yang indah untuk dikenang semula. Baiklah, sebelum mengundurkan diri, terima kasih sekali lagi kepada pemilik kediaman Encik Muhammad Haris Hassan dan Puan Nazira Zainuddin kerana sudi menerima kunjungan kami hari ini. Seperti biasa, terus layari semua platform media sosial kami di TV3 Nona untuk lebih banyak kandungan digital menarik. Jumpa lagi minggu hadapan. Jaga diri. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran ditangani